Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Humaidi bin Muhammad Nur, bernombor matrik 068180. Pada hari ini, saya ingin menerangkan tentang tajuk kumpulan kami, iaitu konsep pantang larang dalam agama Hindu. Seperti yang kita tahu, di negara Malaysia ini terdapat pelbagai agama, bangsa dan budaya yang merupakan suatu perkara yang unik, dan mereka juga dapat menjalani kehidupan seharian secara aman dan tenteram. Hal ini kerana mereka hidup dalam keadaan saling hormat menghormati dan membantu antara satu sama lain, walaupun terdapat perbezaan dari segi kepercayaan, agama dan adat rasam masing-masing. Kebanyakan daripada masyarakat di negara Malaysia ini mungkin tidak mengetahui akan konsep berkaitan pantang larang dalam agama Hindu. Dalam agama Hindu, konsep pantang larang yang dikenali sebagai Dharma ini merujuk kepada gaya hidup yang sesuai berdasarkan nilai moral dan spiritual yang diamalkan oleh setiap penganutnya. Sebagai contoh, nilai moral yang diamalkan oleh agama Hindu ini berdasarkan konsep pantang larang, iaitu mereka tidak berbohong dan tidak melakukan kekerasan, manakala berdasarkan konsep sosial pula melibatkan tanggungjawab terhadap keluarga dan masyarakat dalam kehidupan seharian. Selain itu, konsep pantang larang dalam agama Hindu ini juga mempunyai konsep karma, iaitu setiap tindakan akan mendapat hasil yang baik ataupun buruk dalam kehidupan seharian atau selepas kematian. Terdapat banyak pantang larang yang diamalkan oleh agama Hindu di Malaysia. Antaranya ialah ketika menyambut hari perayaan Deepavali. Setiap kaum di negara Malaysia ini mestilah mempunyai perayaan yang khusus mengikut kepercayaan setiap agama masing-masing. Sebagai pengetahuan, perayaan Deepavali ini dikenali sebagai Pesta Cahaya, iaitu satu perayaan yang menunjukkan tanda kemenangan bagi masyarakat India atas kematian seorang raja yang zalim pada zaman dahulu. Terdapat pantang larang ketika menyambut perayaan tersebut, iaitu mereka dilarang memakai pakaian yang berwarna hitam ataupun putih yang menunjukkan rasa kesedihan. Oleh itu, setiap daripada mereka disarankan untuk memakai pakaian yang berwarna cerah untuk menunjukkan sifat kegembiraan pada hari perayaan tersebut. Contohnya, warna kuning, warna merah dan sebagainya. Seterusnya, terdapat juga contoh yang lain dalam pantang larang agama Hindu, iaitu konsep penyucian lembu. Lembu dianggap agung oleh kitab suci Hindu dengan menganggap ia adalah sebagai binatang yang suci dan lambang kepada alam semesta. Mereka berpantang daripada memakan daging lembu atau apa-apa yang berkaitan dengannya sebagai tanda menghormati lembu itu. Tegasnya, agama Hindu ini melarang sekeras-kerasnya daripada melakukan perbuatan ini dalam kehidupan seharian, walaupun terdapat segelintir daripada mereka mengingkari dan tidak memahami akan konsep penyucian lembu ini. Dan yang terakhir adalah terdapat juga pantang larang dalam perkahwinan agama Hindu. Konsep pantang larang ini dimulakan dengan kunjungan tetamu ke rumah pada kali pertama dengan melarang tetamu tersebut daripada melakukan kerja-kerja yang berat seperti membasuh pinggan. Hal ini kerana ia membawa tuah yang buruk dan boleh menyebabkan berlaku perselisihan fahaman ataupun pertelingkahan antara keluarga tuan rumah dan tetamu tersebut. Kemudian, terdapat juga pantang larang dalam merisik. Contohnya, bakal pengantin perempuan dilarang untuk mengunjungi bakal pengantin lelaki dalam rombongan kerana ia dianggap tidak sopan. Oleh itu, terdapat banyak konsep pantang larang yang telah dibincangkan berkaitan agama Hindu ini dalam kehidupan seharian, dan orang yang menganut agama Hindu ini perlulah mematuhi peraturan tersebut dengan sebaiknya. Hal ini kerana agama Hindu ini sering melibatkan pemujaan kepada Tuhan mengikut konsep ajaran Dharma dan menjalani kehidupan seharian dengan nilai spiritual. Tegasnya, setiap masyarakat Hindu ini perlulah memahami dan mempraktikkan konsep pantang larang dalam kehidupan berdasarkan konsep Hinduism. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Abdul Muiz Zaki, nombor matrik 065400. Saya akan menyambung bahasan mengenai latar belakang agama Hindu. Iaitulah, agama Hindu ini merupakan agama yang tertua di dunia ini, yang mana ia merupakan tradisi yang dikembangkan sejak 10,000 tahun lamanya. Agama Hindu ini juga merupakan sebuah agama yang mempunyai kepercayaan yang tersendiri, iaitu 5 kepercayaan yang disebut sebagai Panchasraza, iaitu yang bermaksud keyakinan dasar agama Hindu. Dalam agama Hindu juga terdapat pelbagai latar belakang mengikut variasi penduduk masyarakat India, yang mana ia berdasarkan kitab-kitab Hindu
iaitu seperti Weda dan Smriti. Terdapat prinsip umum yang melibatkan moral, etika dan spiritual yang dibangunkan oleh agama Hindu yang terdapat dalam isi kandungan latar belakang isi kandungan pantang larang tersebut. Variasi yang terdapat di masyarakat atau komuniti India juga berbeza. Disebabkan itulah banyaknya pantang larang yang terdapat dalam agama Hindu. Yang pertama, pantang larang tersebut disebut sebagai ahimsa, yang bermaksud tidak melukai, iaitulah mereka diajarkan untuk menghormati setiap kaum tanpa melukai seseorang makhluk ataupun haiwan kehidupan di dunia ini. Yang kedua disebut sebagai satya, yang bermaksud kebenaran, iaitulah mereka menganggap kebohongan ini adalah suatu perkara yang tidak baik untuk dilakukan, mestilah melandaskan kebenaran. Yang ketiga asteya, iaitu tidak mencuri, iaitulah tidak boleh mengambil hak milik orang lain. Yang keempat brahmacharya, iaitulah penganutnya menjalani kehidupan yang tersusun ataupun terarah, yang berlandaskan kehidupan seseorang tersebut. Yang kelima aparigraha, iaitulah tidak tamak, yang mana mereka menahan diri untuk tidak berlebihan dalam keinginan sesuatu, sentiasalah hidup bersederhana. Yang keenam ialah puasa, iaitulah agama penganut Hindu juga digalakkan untuk berpuasa dan sebagai penghormatan terhadap dewa-dewi yang tertentu. Puasa juga dianggap sebagai untuk membersihkan diri pada dosa-dosa. Yang terakhir ataupun ketujuh, pemujaan terhadap dewa-dewi, iaitu memiliki susunan ataupun tata tertib tertentu yang diikuti oleh penganut agama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Azim bin Muhammad Salihan, nombor metrik 065373. InsyaAllah saya akan membincangkan berkenaan dengan analisis data yang kami dapat melalui interview yang kami buat. Baiklah, untuk analisis untuk soalan pertama, iaitu berkenaan dengan pantang larang dalam perkahwinan agama Hindu. Responden A mengatakan bahawa setelah risikan lelaki diterima oleh pihak perempuan pula yang perlu datang untuk merisik pihak lelaki. Akan tetapi pengantin perempuan tidak boleh ikut sekali untuk merisik, hanya ahli keluarganya sahaja yang boleh pergi untuk merisik. Kemudian responden B pula mengatakan bahawa setelah upacara khas, pengantin lelaki dan perempuan dilarang keluar sehingga hari perkahwinan kerana untuk mengelakkan sesuatu yang buruk berlaku kepada pengantin. Respondensi pula mengatakan pengantin lelaki dan perempuan tidak boleh berjumpa satu sama lain secara bersemuka kerana untuk mengeratkan lagi hubungan mereka. Baiklah, untuk soalan yang kedua pula, iaitu berkenaan dengan konsep penyucian lembu dalam ajaran agama Hindu. Responden A menyatakan bahawa mereka mempercayai dua konsep kepercayaan, iaitu dari sudut manusia dan ketuhanan. Dari sudut kepercayaan manusia, lembu ini merupakan haiwan yang banyak berguna dan banyak memberikan hasil kepada mereka. Kemudian dari segi ketuhanan pula, mereka mempercayai bahawa lembu ini merupakan haiwan yang suci, dan lembu ini juga dapat mengawal binatang-binatang yang lain dan memberikan hasil kepada mereka. Kemudian untuk responden B pula mengatakan bahawa pendapat yang sama dengan responden A seperti yang tadi. Cumanya beliau mengatakan bahawa lembu ini sama taraf dengan dewa. Sebab itulah lembu ini perlu dijaga dengan baik, dan penjagaan yang baik itu merupakan daripada konsep penyucian. Kemudian respondensi pula mengatakan mereka ini memuja kepada dua Tuhan, iaitu Tuhan Shima dan Tuhan Nandi. Tuhan Nandi ini merupakan tunggangan kepada Tuhan Shima, iaitu lembunya.
Baiklah, untuk soalan yang ketiga pula, iaitu berkenaan dengan pandangan mereka berkenaan dengan penyembelihan lembu yang dilakukan oleh orang-orang Islam di sini. Pendapat mereka ini, mereka memberikan pendapat yang sama, iaitu mereka ini menghormati setiap apa yang dilakukan oleh kepercayaan setiap agama, dan benda itu merupakan tidak ada masalah bagi mereka kerana setiap kepercayaan agama itu berbeza-beza. So mereka tidak ada hak untuk menghalang setiap kepercayaan yang dilakukan oleh agama masing-masing. Seterusnya, untuk soalan yang keempat, iaitu berkenaan dengan kenapakah agama Hindu ini tidak boleh memakan daging lembu. Dan menurut mereka berkenaan dengan adakah masih terdapat golongan India yang memakan daging lembu. Jadi jawapan mereka iaitu mereka mengatakan bahawa agama Hindu ini tak boleh memakan lembu sebabnya mereka menganggap lembu ini sebagai ibu yang banyak memberikan manfaat kepada alam dan memenuhi keperluan manusia. Dan pendapat setiap responden ini pula berkenaan dengan orang Hindu yang memakan daging lembu ni, mereka ini kurang didikan dari segi agama dan pegangan mereka ini tak kuat. Baiklah, untuk soalan yang kelima pula, iaitu berkenaan dengan ciri-ciri pantang larang ketika menyambut perayaan Hari Deepavali. Iaitu responden A mengatakan bahawa pantang larang ketika hari perayaan iaitu mereka perlu bangun awal pagi dan mandi dengan minyak. Minyak itu merupakan untuk menyucikan diri mereka. Kemudian agama Hindu ni perlu memakai pakaian yang cerah pada hari perayaan. Kemudian mereka perlu meletakkan pelita ataupun lampu yang dapat menyerikan rumah-rumah mereka. Dan pada hari perayaan tu mereka perlu membuat perkara-perkara yang baik sahaja. Kemudian responden B pula mengatakan bahawa pada hari perayaan tersebut dilarang individu yang mempunyai kematian keluarga dilarang untuk menyambut perayaan Deepavali, sebabnya untuk menghormati ahli keluarganya yang meninggal. Dan individu tersebut perlu membuat kuih minyak supaya tidak berlaku apa-apa kematian pada tahun yang akan datang. Kemudian pada hari perayaan juga tidak boleh memakai pakaian putih ataupun hitam kerana pakaian putih ataupun hitam ini melambangkan kesedihan. So dalam agama Hindu tidak boleh, dilarang untuk memakai dua warna tersebut. Kemudian respondensi pula mengatakan pada hari perayaan tidak boleh mengetik kuku ataupun memotong rambut, dan tidak boleh menggunakan perkataan yang kasar dan yang tidak baik. Dan untuk soalan yang terakhir, iaitu soalan yang keenam berkenaan dengan pada hari Selasa, Khamis dan Sabtu, sebab apa mereka ini dilarang untuk memotong rambut. Pendapat setiap responden mengatakan bahawa hari tersebut tidak boleh memotong rambut kerana akan membawa nasib malang dan buruk kepada individu tersebut. Kemudian pada hari tersebut juga merupakan hari khas untuk sembahyang kepada dewa-dewa yang tertentu. Dan pada hari tersebut juga merupakan hari yang dapat menguntungkan orang-orang bagi kepercayaan mereka dalam agama Hindu. Itu sahaja daripada saya berkenaan dengan analisis jawapan responden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikram Hakimi bin Alias, memegang nombor metrik 065749. InsyaAllah saya akan membentangkan berkaitan dengan tajuk pantang larang di dalam agama Hindu. Jadi perbahasan yang seterusnya iaitu berkaitan dengan pandangan Islam. Maka antara soalan-soalan yang kami nyatakan, yang kami berikan, iaitu berkaitan dengan konsep penyucian lembu.
Jadi masyarakat Hindu ini amat memuliakan lembu kerana mereka menganggap lembu itu adalah sembahan mereka yang memberikan mereka kesenangan dalam kehidupan. Yakni di dalam kehidupan mereka, mereka menumpukan sesuatu pekerjaan. Bagi masyarakat Hindu ini, mereka menumpukan pekerjaan kepada penternakan, kepada pertanian dan sebagainya. Maka di dalam melakukan pertanian, di dalam melakukan penternakan tersebut, mereka akan menggunakan seekor lembu, yang mana seekor lembu inilah yang akan membantu mereka dalam meringankan bebanan dalam pekerjaan tersebut. Maka itulah asbab mereka mengagungkan lembu tersebut. Mereka mengagung dan menyembahkan lembu itu menjadi sembahan kepada agama mereka. Sehingga masyarakat Hindu juga tidak menyembelih lembu dan makan daging lembu kerana mereka menganggap berdosa dan mendapat sial. Ini bagi penganut agama Hindu, mereka sesekali tidak akan makan daging lembu dan menyembelih lembu kerana mereka menganggap sial akan datang apabila mereka itu menyembelih lembu dan makan daging lembu, seolah-olah mereka membunuh Tuhan mereka dan makan daging Tuhan mereka. Walhal menurut pandangan Islam kita ini, dilarang menyembah lembu kerana yang layak disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah adalah Tuhan yang layak disembah kerana memiliki sifat-sifat ketuhanan. Seterusnya di dalam Islam juga tidak mengharamkan untuk makan daging lembu kerana haiwan lembu ini antara haiwan yang dibenar oleh syarak untuk makan, bahkan menjadi salah satu binatang yang boleh dibuat korban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya berkaitan dengan aspek yang kedua, iaitu perkahwinan. Di dalam aspek perkahwinan, setiap kaum memiliki adat dan istiadat tersendiri yang perlu kita hormati dalam hidup bermasyarakat. Apabila kita hidup di dalam bermasyarakat, maka kita perlu ada sifat toleransi dan ada sifat menghormati antara satu kaum dan satu kaum tersebut. Dan di dalam agama Hindu ni, misalnya contohnya di dalam agama Hindu ni, adat mereka di dalam perkahwinan ini terbahagi kepada 3, iaitu terbahagi kepada sebelum perkahwinan, semasa perkahwinan dan selepas perkahwinan. Bagi sebelum perkahwinan, mereka ada pantang larang dan ada istiadat juga. Antara pantang larang dan istiadat bagi mereka ialah merisik. Bagi merisik, agama Hindu ini, pihak golongan lelaki akan hadir ke rumah perempuan dan akan bertanya kepada pihak perempuan, adakah bersedia untuk bernikah ataupun tidak bersedia. Maka persoalan itu akan ditangguh sehingga pihak perempuan ataupun keluarga perempuan ini akan pergi ke rumah lelaki ini, akan berterus terang dan akan memberi kata putus sama ada menerima ataupun tidak. Ataupun ada juga yang mengatakan jika tidak hadir, jika keluarga perempuan tidak hadir ke rumah keluarga lelaki dalam tempoh yang tertentu, maka pertunangan, maka merisik mereka itu tertolak. Gitu. Itulah di antara adat mereka sebelum berkahwin. Adat mereka sebelum berkahwin juga, mereka tidak boleh keluar bersama selama seminggu dan tidak boleh berjumpa selama seminggu sebelum perkahwinan berlangsung. Ini menumpukan kepada supaya tidak berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini, seperti berlaku zina dan sebagainya.
Dan juga mereka mengatakan bahawa akan dapat menambahkan lagi sifat kasih sayang dan sifat toleransi antara pengantin lelaki dan pengantin perempuan. Maka di dalam Islam pula ini Islam mengatakan bahawasanya di dalam perkahwinan ini, apabila hendak berkahwin, maka perlu kepada cukup rukun dan cukup syarat. Apabila cukup rukun dan cukup syarat, maka sahlah perkahwinan tersebut dan halallah perkahwinan tersebut. Maka apabila kita lihat secara terperinci adat bagi agama Hindu sebelum berkahwin, ketika berkahwin dan selepas berkahwin juga ni, kita nampak persamaan antara adat Melayu dan adat Hindu. Maka di dalam Islam, selagi tidak bercanggah dengan hukum syarak, selagi tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Al-Hadis, maka perkara tersebut boleh kita buat dan boleh kita lakukan. Jika sesuatu yang kita lakukan itu tidak menurut Al-Quran dan As-Sunnah dan bahkan bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah sehingga membawa kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perkara tersebut dilarang dan diharamkan oleh Islam. Yang kami kaji iaitu dari aspek perayaan. Di dalam perayaan sudah tertentu akan ada pantang larang di dalam perayaan. Bagi penganut agama Hindu ini, mereka menjelaskan bahawa perayaan Deepavali itu merupakan perayaan cahaya kerana mereka berterima kasih dengan kemenangan cahaya mengatasi kegelapan. Mereka juga akan meletakkan pelita-pelita atau mempelbagaikan cahaya untuk menarik aura positif dalam kehidupan mereka. Bagi pandangan Islam pula berkaitan dengan perayaan ini, pandangan Islam mengatakan perayaan bagi agama lain secara amnya tidak diiktirafkan dan tidak boleh diraikan secara rasmi, dengan makna dia tidak boleh menganjurkan perayaan Deepavali di rumahnya. Dalam konteks agama Hindu ini, Deepavali itu mereka anggap seolah satu perayaan yang penting dan dianggap suci. Maka di dalam Islam tidak boleh kita menyambut perayaan agama selain daripada agama Islam. Agama Islam, perayaan itu tertentu kepada dua, iaitu perayaan pada hari raya Aidilfitri dan perayaan pada hari raya Aidil Adha. Kita pergi kepada yang terakhir, iaitu berkaitan dengan pantang larang mereka di dalam melarang memotong kuku pada hari-hari tertentu. Antara pantang larang agama Hindu ialah berkenaan dilarang memotong rambut ataupun memotong kuku ataupun memotong bulu-bulu di tubuh mereka pada hari Selasa, pada hari Khamis dan pada hari Sabtu. Kerana apa? Kerana pada hari tersebut mereka menganggap adalah hari khas untuk menjalankan sembahyang khas kepada dewa-dewa mereka. Mereka pada hari tersebut akan pergi ke kuil untuk sembahyang kepada dewa mereka. Kerana bila mereka tidak hadir ke kuil ataupun mereka tidak melaksanakan pantang larang ini, akan menyebabkan mereka bimbang, akan menyebabkan mendatangnya sial kepada mereka di dalam kehidupan seharian mereka. Bagi pandangan Islam pula, tidak ada peruntukan hari tertentu mengenai larangan memotong kuku ataupun rambut pada hari tertentu. Tiada sekali-kali. Akan tetapi, bagi orang yang mengerjakan haji ketika berada di dalam ihram haji, mereka diharamkan untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan ketika berihram. Itu sahaja. Tetapi selain daripada orang yang mengerjakan haji itu, bolehlah melakukan memotong kuku dan sebagainya.
itu mengenai pandangan hari-hari tertentu. Di dalam Islam juga, perkara penting di dalam Islam juga ialah penjagaan tubuh. Penjagaan tubuh badan termasuklah menjaga kebersihan, menjaga penampilan peribadi dan menjaga diri dengan baik. Itu dituntut di dalam Islam. Maka itulah berkaitan dengan pandangan Islam yang saya boleh kemukakan pada pantang larang, pada bab ini, pada bab pantang larang di dalam agama Hindu ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hakim Zahlusni bin Muhammad Khairi, berdomometri 06300. Sekarang saya akan sambung pada bahagian kesimpulan. Secara kesimpulannya, di dalam agama Hindu ini terdapat pantang larang serta kepercayaan yang tersendiri. Hal ini adalah dengan bertujuan iaitu untuk kebaikan serta memelihara kesucian, keseimbangan dan keharmonian dalam kehidupan. Pantang larang dalam perlakuan terhadap individu dan masyarakat untuk menghindar seseorang individu, grup dan masyarakat dari berbuat perkara yang tak sepatutnya. Hal ini terdapat jenis dan sebab tersendiri. Salah satunya yang dinyatakan dalam analisis ini yang kami dapat simpulkan daripada pertanyaan responden iaitu perlunya perkahwinan yang ringkas dan percampuran elemen dengan yang moden. Dalam aspek kesucian, konsep penyucian lembu pula dalam agama Hindu adalah binatang lembu sangat berguna kepada manusia seperti memberi hasil dan menganggap lembu sama taraf dengan dewa. Pematuhan terhadap pantang larang memegang peranan yang penting dalam perjalanan spiritual agama Hindu. Ia memungkinkan individu untuk mencapai keseimbangan antara tubuh, fikiran dan jiwa. Sekian daripada saya. Wallahu a'lam.